Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita nak buat salah satu proses untuk merawat polybag. Jadi hari ni kita akan bancuh EM lah. Bancuh EM untuk buat peraman dulu sebelum kita drip kat polybag. Jadi korang yang mana nak buat rawatan polybag, ni salah satu cara kita guna EM dalam polybag. Okey, sekarang ni EM yang kita akan gunakan jenis EM saya punya lah. Jadi kalau korang nak, korang boleh beli dekat Shopee ya. Kalau nak pakai yang lain, brand lain pun tak ada masalah. Jadi EM yang saya buat ni macam-macam lah boleh guna untuk peternakan, lepas tu pertanian, lepas tu untuk kolam pun boleh. Jadi yang kedua kita akan pakai molasses lah. Molasses. Jadi kalau korang nak pakai gula merah yang ada dekat kedai tu pun boleh, ataupun air tebu, ataupun gula putih yang ada kat rumah tu. Tapi dari segi pertanian, benda yang paling baik adalah molasses ni lah, dengan gula merah. Cuma bezanya gula merah ni dengan molasses dengan gula merah yang ada kat kedai tu, molasses ni dia punya kepekatan dia ataupun dia punya kandungannya 3 kali atau 4 kali lebih pekat daripada gula merah yang ada kat kedai tu. Okey, jadi kita boleh masuk, kita boleh mula buat lah. Air tanpa klorin. Yang pertama kita akan guna air tanpa klorin lah. Kita masuk sebotol untuk tangki 600 gallon. Mula kita masukkan sebotol. Okey, kita masuk 2 botol. Okey, sekarang ni kita masukkan molasses pula. Jadi kadar untuk molasses atau gula merah ni sebenarnya dia tak kisah pun nak bubuh banyak mana. Tapi lebih banyak lebih baik lah sebenarnya. Jadi untuk tangki 600 gallon ni kita akan masukkan 2 botol je. Sebab kita nak peram dalam tempoh 2 hari. Tak apa sekarang abang ni. Jadi ini tak kisahlah pada korang terpulang lah nak guna gula merah ataupun gula kabung, ataupun korang nak pakai air nira nipah, ataupun nak pakai air beras pun boleh, tak ada masalah untuk biak EM ni. Jadi macam-macam benda kita boleh pakai. Dapat abang jalan macam biasa sebab benda ni boleh edit je. Okey. Sekarang kita bancuh lah. Kita gaul. Pada masa yang sama kita buat ni apa orang nak bagi apa ni, berbuih-buih ni. Kita bagi oksigen jugalah. Untuk EM kita supaya dia lebih aktif. Lepas kan? Jadi bila kita bagi oksigen ni, benda tu akan lebih aktif lah. Okey, salah satu tujuan kita pakai EM ni bukan sebab apa. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia boleh dibuat sebagai foliar kan. Baja foliar. Lepas tu dia boleh dibuat kompos. Dia buat kompos dan sebagainya lah. Jadi tujuan kita dari EM ni supaya akar yang ada dalam ni dia akan mereput. Dia akan mereput akar-akar ni. Bila mereput, jadi apabila masuk anak pokok baru, nanti baja kompos ni dah siap ada.
Itu salah satu faktornya lah. Lagi satu, kita memang nak kawal pertumbuhan kulit dan sebagainya lah. Kita nak lawan bakteria jahat apa semua yang tak diperlukan oleh pokok. Jadi yang ada dalam ni cuma ada bakteria baik saja. Jadi dari segi untuk EM ni terpulang lah. Nak pakai EM daripada brand mana-mana pun, saya rasa lebih kurang sama aja. Cuma kalau yang saya punya, dia dah ada untuk kolam punya apa semua tu, kita dah masukkan sekali dalam ni. Jadi jadi korang boleh pilih lah yang mana yang korang rasa sesuai untuk korang. InsyaAllah kalau ada yang nak EM ni, boleh tengok dekat link tu lah. Kalau ada stok, sebab saya tak tumpu sangat buat benda ni. Jadi kalau ada stok, insyaAllah ada. Kalau tak ada, minta maaf lah ya. Jadi untuk ni kita akan drip selepas 4 hari kita peram dekat dalam tangki. Okey, kalau korang tengok, dia mula berbuih. Jadi hasil daripada EM dan gula merah tu, mana bakteria dah mulai aktif lah. Dia dah mulai aktif apa semua tu. Jadi kita tengok ni, kita akan peram lebih kurang dalam 4 hari sebelum kita drip ke polybag. Lepas tu kita akan biarkanlah polybag tu dalam tempoh seminggu atau 2 minggu untuk melakukan proses perebutan. Jadi korang tengoklah hasil dia. Jadi macam ni. Okey, jadi inilah sedikit sebanyak saya punya perkongsian tentang cara nak bancoi EM tu lah. Tak ada benda-benda yang teruk sangat pun. Jadi kalau ada apa-apa soalan nanti, tanya dekat komen. Dan lagi satu, jangan lupa subscribe. Hari ni saya nak update pasal EM lah, rawatan polybag untuk EM. Yang sebelum ni saya tunjuk cara nak membancoi EM lah dalam tangki. Itu salah satunya lah. Lepas tu yang ini update selepas 6 hari. Sepatutnya 4 hari saya buat update ni, tapi sebab saya balik kampung itu, balik Kuala Kangsar itu, jadi tak boleh nak buat update 4 hari. Jadi tuan tanah tunggu saya dulu. Jadi ini update selepas 6 hari lah. 6 hari kita peram dalam tangki ni. Jadi korang boleh tengoklah hasil peraman 6 hari ni macam mana. Jadi kalau korang tengok tu, tangki yang kita dah peram tu lah, dah peram. Jadi selepas 6 hari, macam mana hasil dia. Jadi apa yang EM tu buat selama 6 hari diperam. Jadi korang boleh tengok video ni. EM ni diperam macam korang tahulah, digunakan untuk saya dan tuan tanah guna untuk merawat polybag ataupun kokopik lah. Jadi mana yang ada akar-akar ataupun benda asing, kulat-kulat yang tak berapa baik, jadi dia akan lawan dulu situlah. Jadi kalau ada akar-akar, dia akan mereput dan menjadi baju kompos untuk tanaman akan datang. Jadi itu sangat baik lah sebenarnya. Sangat baik dalam salah satu cara kita nak merawat polybag. Jadi korang boleh tengok bagaimana rupa EM yang saya peram ataupun tuan tanah peram, bagaimana hasil dia. Jadi jom kita tengok. Okey, jadi ini adalah contoh ataupun hasil dari pemeraman yang kita buat lah. Jadi kalau korang tengok keadaan dekat atas permukaan air ni, dia ada macam buih-buih. Jadi ini menunjukkan bakteria hidup dengan baik lah, dengan baik dan aman. Kira selamat untuk pembiakan dia. Jadi kalau kita tengok secara lebih dekat, ok,
Okey, sekejap saya adjust. Okey, dari segi tengok secara dekat, dia buih ni macam, kalau korang tengok, dia ada macam berjeli. Dia ada macam, jadi macam jeli ni kan, nampak ni? Ni jeli ni. Jadi dia macam dia punya tapak, orang kata perumah dia. Dia buat koloni dia. Lepas tu kalau kita tengok dalam air, sekejap ya. Kalau tengok dalam air, saya tak pastilah korang nampak ataupun tak kan. Sekejap, saya try on lampu. Dia sebenarnya dia ada macam gelembung-gelembung oksigen tau. Dia macam ada timbul apa, dia naik kan, timbul tu macam gelembung oksigen. Jadi saya tak pasti korang nampak ke tak. Nampak tu ada naik-naik tu. Ini menandakan yang mikrob EM ni hidup dengan baik lah dalam ni, sebelum kita nak drip ke dalam polybag. Jadi itulah dia punya kesan kita guna EM ni lah. Jadi nampak ke? So sebelum kita nak drip tu, jadi saya akan bancuh lah, gaul lah EM ni lagi sekali, supaya penghasilan oksigen tu lebih baik lah untuk mikrob. Jadi selepas hari yang ke-6 ni, kita gaul lah. Selepas hari ke-6, kita on. Okey, kita akan gaul semula. Jadi kau nampak, bila kita gaul dia, bau dia pun ada bau-bau masam. Tapi kalau kita letak gula merahnya banyak, dia akan jadi bau masam-masam manis lah. Jadi guna EM ni bagus sebenarnya untuk pokok dan akar pokok. Jadi kita rawat dulu, lepas tu kita peram selama 6 hari atau 4 hari lah minima. Lebih lama lebih baik, sebelum kita drip ke polybag. Jadi boleh tengok hasil dia. Nampak dia punya ni aktif dan sebagainya. Okey, kita bagi oksigen sekejap lah. Bila dah gaul dalam 2-3 minit, bagi saya dah okey dah tu. Sebab mikrob ni pun dah biar. Jadi ni untuk hari terakhir sebelum kita drip ke polybag lah. Okey, jadi itu adalah sebahagian daripada saya tunjuk tadi lah, selepas 6 hari punya proses pemeraman ibu EM ni lah. Jadi mikrob yang digunakan adalah daripada saya punya, yang saya buat sendiri. Lepas tu diperam dan akan digunakan pada polybag lah. Jadi untuk next step, malam ni
InsyaAllah saya akan update. Kita akan drip ke polybag pada waktu malam. Pada waktu malam saya akan tunjuklah macam mana proses-proses tu berlaku sampai dia didripkan ke dalam polybag. Jadi InsyaAllah pada korang semua mungkin ni boleh dijadikan sebagai panduan lah untuk korang semua. Jadi saya harap bermanfaat lah. Jadi untuk step yang seterusnya, kita akan setting dulu timer kita akan setting dulu lah timer yang ada ni untuk drip waktu malam. Jadi ni mungkin boleh dijadikan sebagai tips untuk korang semua lah. Okey. Kali ni saya akan tunjuk saya akan tunjuk ni lah tips untuk setting drip EM ni pada waktu malam. Kenapa waktu malam nanti saya akan cerita kemudian, tapi ni cerita timer lah untuk drip pada waktu malam nanti. Jadi kita akan setting mengikut waktu yang sesuai lah. Waktu yang sesuai maksudnya waktu malam berapa jam sekali tu kita akan beritahu. Jadi macam untuk ladang ni, untuk kebun ni, kita akan drip buat dalam 5 kali ataupun hingga 8 kali lah, ataupun 10 kali. Yang penting kau nak drip sejam sekali ke 2 jam sekali ke, tu terpulang, tak ada masalah. Tapi yang macam untuk kebun ni, saya sajarkan kepada tuan tanah, drip jangan sampai menitis. Mana kita drip agak menitis sikit tu makna dah stop. Kalau ada baki dalam tangki, ada balon lagi, jadi kita akan drip pada esok malamnya lagi sekali. Jangan kita kelang kabut sangat nak orang kata nak habiskan pada hari tu juga untuk satu tangki tu. Tak ada masalah. Jangan kelang kabut. Jangan risau, benda tu tak lari ke mana pun. Jadi selain daripada drip, nanti tuan tanah akan buat semburan untuk atas polybag kan. Jadi dia buat semburan nipis sajalah. Mana diisi dalam pump, jadi dia akan sembur nipis sajalah. Nipis supaya bahagian atas tu pun akan kena jugalah. Sebab kita tahu dalam drip tu dia akan meleleh je, jadi lambat untuk mikrop tu membiak. Jadi bila spray tu jadi cepat sikit lah orang kata, kan. Jadi dari segi untuk waktu pukul berapa nak drip, itu tak ada masalah. Terpulang pada korang yang tentukan. Nak buat sekali boleh, nak buat 2 kali boleh, nak drip selama 7 malam selama seminggu pun boleh, tak ada masalah. Itu tak menjadi kesalahan. Yang penting yang saya recommend dripnya adalah pada waktu malam. Jadi kenapa pada waktu malam, saya akan ceritakan kenapa. Jadi sementara nak tunggu malam ni, nanti tuan tanah akan check lah pipe-pipe, lepas tu dia punya micro tube dia apa semua dalam keadaan baik lah, dan duduk drip pan dia tu duduk pada posisi yang betul lah, tepat dekat tengah-tengah dia tu, tengah-tengah polybag tu. Jadi insyaAllah petang ni siap. Jadi malam nanti saya akan update untuk drip pada waktu malam. Okey, seperti macam mana saya cakap petang tadi. Okey, untuk malam ni saya dengan Abang Husin lah pula nak buat drip pada polybag. Pada masa yang sama, Abang Husin dia bercadang untuk buat semburan dalam polybag. Jadi yang drip pun drip, yang sembur atas polybag pun kita buat juga. Jadi untuk proses dia EM tu, dia punya membiak dia ataupun dia punya tersebar dia dengan lebih sekata lah. Kita dah setting untuk timer, makna waktu malam nanti dia akan bergerak jugalah. Dia akan bergerak juga. Tapi buat masa ni Abang Hussein dia akan masukkan EM dalam tong tu lah untuk dibuat spray ke polybag.
Jadi korang boleh tengok lah. Okey, korang tengok ni apa EM yang kita dah biak daripada dalam tangki ni. Daripada tangki ni kita akan transfer masuk ke dalam ni. Jadi memang bau dia pun agak menarik jugalah. Tapi kalau korang pun gula merah lebih sikit, jadi bau dia masam-masam manis. Okey, jadi kita dah hidupkan pump. Kita hidupkan pump lah, power sprayer untuk di spray ke dalam polybag. Jadi bila bekerja waktu malam ni agak mencabar sikit lah, sebab gelap kan. Tapi macam Abang Hussein, dia dah datang ke gilaan dia suka buat kerja waktu malam. Sebab bertani ni dah syok, dah datang keseronokan. Jadi tengok, dia akan sembuh lah. Dia sembuh atas polybag je. Yang drip tetap akan drip, yang sembuh tetap akan sembuh. Bau pun asam-asam baunya. Maknanya menandakan mikrob ni aktif lah. Jadi dia sembuh, agak basah juga untuk kali pertama ni. Dengan nozzle yang diguna pun agak kasar juga lah. Ini kira betul-betul belanja EM ni. Tak ada geran. Tak ada geran. Oh, tak ada geran abang. Ingat ada subsidi ni. Jadi ini untuk 1080 polybag. Terpulang pada korang lah, korang nak buat 2 hari ke 3 hari ke 4 hari ke, tak ada masalah. Ini cuma kalau boleh buat siap 1 hari pun tak ada masalah. Yang lain tu kita akan drip secara berperingkat. Jadi fungsi kita sembuh EM ni supaya akar dan bakteria jahat yang tak elok akan berlawan lah dengan bakteria baik ni. Jadi akar pun cepat, akar yang kita buang dalam ni akan terung lama, dia akan reput dan jadi baja kompos. Dia untuk anak terung yang akan datang. Jadi dia cepat reput lah. Okey, lagi satu kenapa kita buat waktu malam, sebabnya mikrob sempat masuk dalam polybag. Lepas tu kalau tak ada cahaya matahari ni, dia tak matilah sebab dia dah duduk dalam polybag kan. Jadi kalau kita drip waktu malam, polybag tengah panas, jadi mikrob tu boleh mati. Lagi satu, kalau kita drip guna pipe, kalau waktu tengah hari, pipe 16mm ni ataupun pipe 32 memang betul-betul panas. Jadi kalau kita drip waktu siang tu, mikrob boleh mati. Mikrob boleh mati, jadi rugilah kita biar mikrob tu akhirnya mati gitu saja. Sebab kena cahaya matahari, akibat panas tu. Oh, ini betul-betul belanja ni. Jadi kebiasaannya mikrob ni, kebiasaannya dalam seminggu atau 2 minggu dia akar yang ada ni dia dah reput lah. Dia dah reput, jadi bila elok reput
akar terung lama dalam ni. Mana kalau kita nak alih anak pokok semayan kita tu dalam polybag dah sedang-sedang elok lah. Sebab dia ada unsur humid dan sebagainya. Jadi korang kena ingat drip waktu malam, salah satu dia untuk mengelak cahaya matahari. Satu, panas cahaya matahari. Lagi satu, dia punya ni pipe 16 ni, 1632 microtube ni, bila tengah hari dia punya panas dia memang, air dalam dia memang sangat panas. Memang sangat panas. Jadi kalau ada mikrob tu memang mati, sesia je. Ada nak tambah bang? Tak ada. Ini berperingkat lah. Mungkin dalam 3 malam habis lah. 3 malam Untuk drip ke macam mana? Untuk drip kita buat tapi untuk spray macam ni manual ni mungkin 3 malam lah. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga habis lah. 1080 bag ni. Oh, 1080 abang buat untuk 3 hari je lah. Buat 2 jam. Tak lama kerja ya? Tak lama. Nanti orang kata Melayu malas tu bang. Jangan. Melayu malas ni. Ini jangan barang import dah. Okey. Buat habis kita. Terbaik. Yang penting minta untuk kerajaan kawallah sikit dari segi import ni. Kesian kat kita orang ni. Kita orang boleh supply. Kalau korang import berterusan je, macam mana kita orang nak terus bertahan? Jadi minta kawal-kawal lah, bukan tak kata tak boleh import, kawal lah. Kalau dah teruk sangat, kalau dah ketagih sangat nak import tu. Jadi ini cara Abang Husin merawat polybag lah. Rasanya dah 3 musim dia buat. Dah 3 musim lah bang. 3 kali. Ini masuk keempat. Masuk ni kali keempat lah. Menggunakan teknik yang sama, cara yang sama, bahan yang sama untuk merawat polybag. Tak ada selindung-selindung dalam video ni. InsyaAllah saya bagi je semua. Tak ada bayar, cuma. Percuma je. Cuma minta tolong subscribe aja lah. Saya punya YouTube saya, ataupun follow saya punya Facebook Amirul Nazmi. Selesai untuk malam ni. Selesai dah mas. Selesai. Besok malam kita sambung. Ni kira ngopi je lah ni ya. Ngopi lah ni. Duk kerja teruk-teruk. Senang benar rupanya buat kerja sekarang ni ya. Okey. Off pressure. Okey, ni adik-adik kita ni pun dia belajar juga ni nak berkebun. Nanti insyaAllah kalau dia jadi engineer pun, kalau buat untuk berkebun, dia ada idea untuk mengembangkan teknologi tu. Cucu semua. Cucu ya bang Cucu. Terbaik. Dah tua dah. Okey lah tu. Okey, jadi inilah sedikit sebanyak perkongsian saya tentang cara nak merawat polybag ataupun merawat kokopit, ataupun mungkin kalau tak guna pada kokopit ataupun sekam ataupun apa-apa jenis media tanaman pun tak kisah. Jadi mana media tanaman tu korang boleh pilih lah. Dia punya kaedah rawatan menggunakan EM tu. Tapi ini salah satu cara yang saya tunjuk ni adalah menggunakan kokopit. Jadi kalau yang guna sekam pun boleh, guna peca kain pun boleh, ataupun sebagainya. Jadi ini sajalah perkongsian saya tentang cara merawat polybag. Jangan lupa follow saya, Amirul Nazmi, sahabat tani anda. Assalamualaikum.